Baik, seterusnya kita akan sambung tumpuan kita kepada isu-isu banjir dan kita akan bersama dengan tetamu kita Dr. Nur Syahidah Muhammad Nazir, Pencerakanan Geologi, Kejuruteraan dan Mekanik Tanah yang akan bersama kita dari Universiti Kebangsaan Malaysia secara langsung menerusi Google Meet. Kita akan membawakan tajuk hujan berterusan kepada tanda-tanda tanah runtuh. Terima kasih Doktor kerana bersama kami pada pagi ini. Sama-sama. Okey, Doktor, sesuailah topik ini dengan situasi semasa. Ialah kejadian tanah runtuh boleh jadi dengan kerap sekarang ini disebabkan oleh ialah musim tengkujuh, hujan yang banyak. Jadi bagaimana secara umumnya untuk kita mengetahui apakah antara tanda-tanda awal akan berlakunya tanah runtuh, Doktor? Baik, pertama kali terima kasih juga kepada RTM kerana mengambil inisiatif ini untuk educate orang awam berkaitan dengan tanda-tanda tanah runtuh, kerana kita tahu semakin kerap kita dikabarkan dengan kejadian tanah runtuh di seluruh negara. Baik, untuk mengetahui tanda-tanda tanah runtuh, saya suka untuk grupkan kepada dua keadaan, iaitu di kawasan puncak cerun dan juga di bahagian bawah cerun. Okey, kerana apa? Kerana tanda-tanda itu akan muncul secara jelasnya di dua kawasan ini. Okey, di puncak ataupun di kawasan lereng yang berada di atas, selalunya tanda yang paling common sekali ialah rekahan yang akan muncul secara selari terhadap muka cerun, berserenjanglah dengan arah muka cerun itu. Dan rekahan ini ianya akan melengkung, menandakan ada zon yang mula bergerak di bahagian bawah. Dan rekahan ini sebenarnya tidak sukar untuk kita lihat. Cuma ada kalanya tempoh wujudnya rekahan ini dengan masa tanah runtuh itu berlaku dekat. That's why sometimes dia tidak kelihatan jelas pada pemerhatian orang awam. Baik, antara indikator pula di kawasan puncak ialah pokok yang menyandar. Okey, saya cakap pokok yang menyandar kerana ini perlu dibezakan dengan pokok yang tumbang mengikut graviti, mengarah ke arah kecerunan-cerun. Jadi itu berbeza. Kalau pokok yang tumbang demikian, ianya kerana mungkin faktor pokok itu sudah berusia ataupun tanah yang sudah tidak mencekam. Tetapi apabila ianya menyandar, ianya menggambarkan kewujudan satah gelinciran secara putaran yang menyebabkan berlakunya pergerakan ke belakang untuk setiap elemen rigid yang berada di atas tanah runtuh. Okey, dan ini adalah indikator di bahagian atas. Untuk bahagian bawah pula, yang paling jelas adalah kadang-kadang kita boleh lihat aliran air mula keluar daripada cerun. Dan aliran air ini ianya tidaklah banyak sebagaimana kita lihat air terjun. Tidak, dia kadang-kadang seeping sahaja, seepage of water sahaja. Maksudnya aliran itu sedikit tetapi cukup untuk menggambarkan adanya pergerakan air aktif di dalam cerun di kawasan yang lebih dalam berbanding di keseluruhan cerun. Jadi ini menunjukkan yang cerun mengalami pembasahan berterusan di bahagian dalam dan satah yang menyebabkan pergerakan cerun itu akan mula muncul di bahagian dalam. Okey? Dan juga satu lagi tanda yang mungkin orang awam boleh lihat di bahagian kaki cerun ialah bulging effect ataupun pembenjolan di bahagian bawah cerun. Pembenjolan ini juga mungkin agak subjektif kerana ianya menunjukkan zon tanah itu telah mula berkumpul daripada bahagian dalam. Jadi bahagian bawah cerun itu akan sedikit terkeluar atau berbenjol di sebahagian kawasan bawah itu. Cuma pembenjolan ini ada kalanya menggambarkan pergerakan secara perlahan-lahan yang sedang dialami oleh cerun, menyebabkan cerun itu tidak gagal, tetapi sebaliknya tanah itu hanya terhenti di bahagian kaki cerun ataupun bahagian atas sedikit. Okay? Jadi pembenjolan ini agak penting, cuma jika litupan tumbuhan itu tebal, ada kalanya kita terlepas pandang. Dan mungkin saya boleh tambah lagi satu juga istilah kita panggil cerun rayapan, cerun yang juga bergerak secara perlahan dalam tempoh masa yang lama.
trend ataupun pertumbuhan pokoknya itu agak unik, yang mana pokok itu akan condong di bahagian bawah tetapi tegak di bahagian atas, dan keadaan pokok sebegini menunjukkan bahawa cerun itu mengalami tekanan berterusan akibat sifat bahan cerun itu yang merayap. Okey, dan apabila ianya menekan pertumbuhan pokok, dan pokok akan condong tetapi mula mencari matahari semula. Dan ini adalah antara indikator awal ataupun yang paling common kita gunakan untuk mengesan kejadian tanah runtuh pasca. Jadi untuk mereka yang gemar aktiviti luar seperti yang berlaku baru-baru ini, berkemah, adakah perlu ada kursus ataupun pendedahan kepada mereka secara umum supaya mereka lebih peka dengan keadaan-keadaan di sekitar seperti yang disebutkan doktor tadi, kerana umum tidak mengetahui saya rasa semua faktor ataupun tanda-tanda awal yang disebutkan doktor tadi. Baik, betul. Kalau orang awam, biasanya mereka mungkin terlepas pandang ataupun misdiagnose sesuatu kawasan itu sama ada ianya berpotensi atau tidak. Saya kata berpotensi bermaksud tidak semua kawasan itu akan runtuh, walaupun menunjukkan cirian untuk runtuh, kerana itulah kompleksnya sistem sesuatu cerun itu. Cuma orang awam, kita boleh gunakan pendekatan tidak berstruktur yang kita panggil lah. Maksudnya kita educate orang awam bahawa kawasan-kawasan bercerun adalah kawasan yang akan mengalami kelemahan struktur apabila berlakunya hujan lebat. Okey, dan ini amat-amat bahaya, terutamanya sekiranya kita melakukan aktiviti berkemah di kawasan perbukitan. Dan kawasan perbukitan ini ianya mempunyai kawasan kaki cerun, pertengahan cerun dan puncak. Sebaiknya elakkan untuk berada di mana-mana bahagian jika boleh, tetapi jika tidak, kenal pasti simptom dan cuba elakkan ketika hujan itu sangat lebat. Tetapi apa yang kita lihat pada kejadian batang kali, hujan tidak lebat pada malam kejadian. Okey, di sini suka untuk saya jelaskan, inilah yang berlaku apabila pembasahan itu berlaku secara berterusan dan air yang meresap masuk ke dalam tanah itu menyebabkan peningkatan aras air bawah tanah. Paras air bawah tanah itu meningkat. Jadi lama-lama apabila hujan itu sekejap datang dan tak ada, datang balik, tempoh untuk paras air bawah tanah itu turun semula ke paras yang lebih stabil itu singkat. Jadi ianya tidak berlaku segera yang kita mahu. Maksudnya berlakunya pelemahan cerun secara berterusan di bahagian dalam. Okey, kerana cerun-cerun di negara kita ini kebanyakannya merupakan cerun tanah baki, iaitu tanah yang terhasil daripada lulu hawa batuan yang membentuk sesuatu pergunungan itu atau perbukitan itu. Jadi untuk kawasan yang bermorfologi tinggi seperti ini, ketebalan tanahnya itu tinggi, maksudnya bila air meresap, air akan meresap jauh ke dalam dan paras bawah air bawah tanah pula berada pada mengikut keadaan kecerunan cerun itu sendiri. Jadi apabila ianya naik, menyebabkan ada zon yang melemah, dan zon yang melemah ini yang berada jauh di dalam bumi dan masih basah. Okey, walaupun keadaan telah kering, dan apabila ianya masih basah, zon itu yang menyebabkan pergerakan besar-besaran sebagaimana yang kita lihat. Ini kita kelaskan sebagai deep-seated landslide ataupun kejadian tanah runtuh dengan satah gelinciran yang dalam. Dan satah gelinciran yang dalam ini memang amat-amat destruktif sifatnya, memusnah sifatnya, kerana ianya menggerakkan keseluruhan jasad tanah yang berada di atasnya dan mengelungsur ke bawah walaupun pada kecerunan yang tidak curam. Okey, bagaimana pandangan doktor pembinaan jalan raya di kawasan-kawasan cerun bukit ini, perindustrian pembangunan di kawasan tanah tinggi juga boleh menjadi punca kepada situasi tanah runtuh selain daripada musim tengkujuh ataupun musim banjir sedang berlaku sekarang ini? Baik, kita sekarang ni kerana kita mengalami pemodenan menyebabkan pembangunan itu rapid, kawasan yang landai telah habis kita explore, jadi kita mula pergi ke kawasan pergunungan, perbukitan untuk aktiviti kita.
itu menyebabkan mengapa kita telah menggunakan konsep memotong gunung dan bukit ini untuk kita jadikan jalan raya, kerana ini adalah akses kita kepada kawasan puncak, kerana di situ juga ada penduduk yang tinggal. Jadi ianya tidak dapat dielakkan sama sekali. Cuma masalah wujud apabila kita terlepas pandang beberapa elemen penting semasa pembinaan jalan raya itu sendiri. Sebagai contoh, kalau kita boleh ambil, mungkin sekiranya kawasan itu pernah berlaku tanah runtuh, kawasan ini perlu dielakkan sama sekali untuk dijadikan laluan jalan raya. Kerana di dalam sifat tanah itu sendiri, apabila ianya telah mula gagal, pembentukan strata itu akan berterusan. Mungkin bukan dalam tempoh sekarang, tetapi 10-20 tahun. Jadi di kawasan sebagai contoh Batang Kali itu sendiri, kalau kita lihat sebenarnya ada evidence yang jelas tanah runtuh pernah berlaku di kawasan ini. Melalui skap yang terbentuk di bahagian cerun yang bahagian atas. Jadi kawasan ini berada di dalam zon tanah runtuh itu sendiri dan ianya mendedahkan potensi ataupun risiko untuk berlakunya perulangan pergerakan melalui pembentukan satah yang jauh lebih dalam. Dan ini yang berlaku untuk kawasan-kawasan yang telah mula teroka sebagai kawasan untuk infrastruktur dan sebagainya. Jadi saya tidak kata tidak boleh bina jalan raya di kawasan pegunungan. Di luar negara kita banyak tengok lagi ekstrim kawasan pegunungan mereka yang mereka bina jalan raya. Cuma kita perlu lihat faktor penstabilan cerun yang jauh lebih sesuai, kerana berbanding dengan luar negara, kebanyakan mereka batuan kawasan yang mereka jadikan jalan raya itu, tetapi kita tanah. Jadi tanah itu sifatnya jauh lebih lemah berbanding batu dan lebih reaktif terhadap air yang datang daripada hujan dan juga udara. Jadi ini yang perlukan pemerhatian lebih sekiranya kita mahu eksplor kawasan-kawasan ini sebagai kawasan pembangunan. Okey. Terima kasih kita ucapkan Doktor kerana sudi bersama kami pagi ini. Banyak penerangan yang kita dapat daripada segmen tadi. Diharapkan kami semoga para penonton lebih faham tentang kenapa berlakunya tanah runtuh di kawasan-kawasan cerun dan bagaimana untuk mengenal pasti tanda-tanda awal sebelum ianya berlaku. Terima kasih sekali lagi Doktor. Okey, baik, susulan